الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Jam'ul Fawaid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Asy-Syaikh Syaqiq Al-Barkhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, alamatus sa'adati khamsatun layyinul qalbi wa kasratul bukai waz-zuhdu fid dunya wa qasrul amali wa kathratul haya'i. Berkata Syekh Al-Barkhi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmat yang banyak, katanya alamatus sa'adati khamsatun, tanda kebahagiaan itu ada 5. Yang pertama, layyinul qalbi, lembutnya hati, lembutnya hati. Yang kedua, kasratul bukai, banyaknya menangis, menangis kerana mengenangkan dosa, mengenangkan kurangnya amalan. Yang ketiga, waz-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Yang keempat, qasrul amal, iaitu pendeknya angan-angan. Yang kelima, wa kasratul haya'i, banyaknya malu, malu kepada Allah. Wa alamatus syaqawati khamsatun, dan tanda celaka itu ada 5. Yang pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang kedua, jumudul aini, jumudnya mata, iaitu mata ni tidak mengambil iktibar apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, ar-raghbatu fid dunya, gemarnya pada dunia. Yang keempat, tulul amal, panjang angan-angannya. Yang kelima, qillatul haya'i, sedikit malu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita iaitu as-sa'adah, golongan orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada pagi ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita berkaitan tentang
bersuci. Para alim ulama menyebut bahawa taharah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama taharatuz zahir, iaitu suci dari sudut zahir. Suci dari sudut zahir ini tahsulu bima'is syari'ati, ianya tercapai dan terhasil dengan air syariat, iaitu kita ambil wudu, kita mandi wajib, mandi sunat dan sebagainya yang berkaitan tentang taharah, ya, terhasil dengan ma'us syariah, iaitu yang berkaitan dengan syariat, mengambil wudu, bersuci dan bertayammum dan seterusnya. Ini taharatul zahir, iaitu suci dari sudut zahir. Kita bahaskan suci dari sudut zahir seperti mana kita bahas dalam ilmu fiqh. Adapun taharatul batin, suci dari sudut batin, tahsulu bima'it taubah, ianya terhasil dengan air taubat. Mana suci batin ini ialah dengan dimandikan ataupun dibasuhkan dengan air taubat. Dengan air taubat, bahawa ianya benar-benar bersuci dari sudut batinnya. Yang kedua iaitu wal talqin, iaitu ditalkinkan bagi mereka yang hendak suci dari sudut batinnya, ditalkinkan dengan zikir, iaitu tidak suci dari sudut mengenal sifat-sifat Allah, melainkan ianya ditalkinkan, maka mereka ini tidak akan kenal akan Allah Subhanahu wa taala, akan sifat-sifat ketuhanan mereka, melainkan mereka ini ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah, ditalkinkan dengan ilmu tauhid. Apabila ianya membersihkan dari sudut batinnya dengan talqin, dia mengenal bahawa dirinya adalah makhluk, Allah itu khalik. Bila ditalkinkan dengan ma'rifatullah, iaitu ma'rifatus sifatillah, ditalkinkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kaya, maka dia kenal dirinya adalah fakir. Ditalkinkan dengan sifat-sifat Allah, maka dia bersihkan diri dia bahawa dia ini sentiasa pergi ke sana ke sini. Manusia ni, makhluk ini, dia tidak akan selesa duduk satu tempat. Kejap duduk sini, dah tu dia bangun pergi sana, boring pula pergi sana, pergi ke sana pula, kan? Boring pula duduk sana pula. Maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bertempat. Allah tidak mengambil tempat sebagaimana makhluk memerlu pada tempat, sebab makhluk itu fakir, makhluk itu lemah. Maka dia membersihkan batinnya, mengenal dia ini lemah. Kakak-kakak, makcik-makcik duduk daripada pagi sampai tidur satu tempat, boring. Kita tak akan selesa sebab kita bersifat dengan sifat lemah. Maka kita mengenal Allah Ta'ala, ianya tidak memerlu pada tempat, kerana Allah bukan arad, dan Allah bukan jisim, dan Allah bukan jirim. Maka ditalkinkan dengan taharatul batin, ditalkinkan dengan taharah. Oleh sebab itu, apabila kita nak mengambil uduk, ada bacaannya. Dengan baca bismillah, kita dengan menyebut nama Allah, bahawa kita kenal Allah Ta'ala, iaitu ditalkinkan dengan ilmu, iaitu ilmu tauhid. Pada permulaan kita taharah, kita berniat mandi juga kerana Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', Allah bukan seperti kita. Maka bila kita ini ditalkinkan dengan ma'rifatus sifatillah, mengenal sifat Allah, Allah ialah wahdaniyah, Allah esa dari sudut sifat, esa pada zat, esa pada af'al. Maka kita ini tidak esa. Kita ini musalsal,
Kita ada bapa, kita ada ibu, bapa kita ada ibu dan bapa. Kita ini ada anak, ada cucu, ada cicit. Ianya dinamakan musalsal. Ada tasalsul. Tetapi Allah laisa kamitslihi syai'. Apabila batin ini telah ditalkinkan dengan tauhid, maka ketika itulah bersihnya batin ini dengan mengenal sifat Allah. Oleh sebab itu ulama tasawuf menyebut bahawa hendaklah dimandikan ia dengan talqin. Taharatul batin tahsulu bima'il talqin. Batin ini akan bersih dengan dimandikan, dibasuhkan dengan air talqin namanya. Talqin apa? Talqin ma'rifatus sifatillah, iaitu ditalqinkan mengenal sifat Allah. Bermakna orang yang nak taharah ini tidak akan sunyi dan tidak akan boleh lari daripada mengenal Allah, iaitu mesti mempelajari ilmu tauhid. Oleh sebab itulah kita berwudu, kita mandi, hendaklah menggunakan air mutlak. Tidak boleh menggunakan air mutaghayyir dan tidak boleh menggunakan air iaitu air mutanajjis, apatah lagi air najis. Kerana air mutaghayyir bukan datangnya daripada Allah, kita yang ubahkan dia. Asalnya air itu mutlak, kita jerangkan dia panas, kemudian kita bancuh teh, maka teh jadi mutaghayyir. Mutaghayyir. Air itu asalnya suci, jatuh najis jadi mutanajis. Maka ini adalah benda yang tidak kekal, ianya berubah daripada asal kepada berubah. Daripada teh jadi teh susu. Nampak? Daripada teh panas jadi teh ais. Nampak ni? Daripada teh ais bekukan jadi aiskrim ais. Jadi aiskrim teh ais atau aiskrim teh. Nampak ni? Dia berubah daripada satu keadaan. Maka Allah mengajarkan kita menerusi taharah, iaitu ma'rifatu sifatillah. Hendaklah kamu menggunakan air mutlak, Allah yang mencipta air tersebut. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini disebut oleh ulama taharatul batin. Taharatul batin yang pertama bima'it taubah, yang kedua bima'it talqin namanya. Yang ketiga dinamakan iaitu tidak akan terhasil taharah ini melainkan iaitu bima'it tasfiyah, dengan air dibersihkan. Tasfiyah ni mana kita sucikan dia, sebagaimana kita tapiskan air. Dinamakan musaffa, suci. Air tu contohnya ianya berkeruh, kita tapiskan. Air tu ada kotoran, kita tapiskan. Maka taharah batin ini tidak akan terhasil melainkan bima'it talqin. Yang kedua bima'i, iaitu bima'it tasfiyah. Bima'it tasfiyah. Apa dia bima'it tasfiyah? Iaitu tasfiyah mir'atil qalbi, digilapkan cermin hati. Hati ini perlu digilapkan. Bukan setakat kita basuh dengan air taubat dan kemudian selepas kita basuh dengan air taubat, kita basuhkan dengan air mengenal sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kita basuhkan ia dengan air tasfiyah nama dia. Air ni kita tapiskan. Apa dia? Iaitu kita gilapkan cermin hati kita bil asma', dengan nama-nama Allah. Bismillah, nama Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu bersihkan sifat-sifat, iaitu nafsu kita ini dengan dibersihkan nama Allah. Allah, lafzul jalalah Allah. Bila kalimah Allah, lafzul jalalah, nama pun disebut sebagai lafzul jalalah, lafaz yang agung merangkumi semua nama Allah. Allah dia bersihkan, iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Dengan nama-nama Allah tadi, Allah lah Qahar, Allah lah gagah perkasa,
Allah lah Jabbar, Allah lah Muntaqim, Allah lah Ghaffar, Allah lah Tawwab. Semua nama-nama Allah ini kita bersihkan dia. Kita gilapkan cermin yang tidak jelas kita pandang, maka cermin tu kita gilapkan ia jadi terang sehingga kita nampak kebesaran Allah dan kehaibatan Allah Subhanahu wa taala dengan tasfiyah nama dia. Mana taharatul batin bima tasfiyah. Sebagaimana air kita tapiskan ia dengan apa? Dengan asma'illah. Dengan asma'illah. Oleh sebab itu kita basuh muka, minta Allah bersihkan muka kita daripada segala dosa sehingga kita dapat melihat wajah Allah di dalam syurga. Laisa kamitslihi syai'. Begitu juga kita basuh tangan, basuh sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Semua ini kita basuhkan ia dengan air tasfiyah namanya, iaitu kita tapiskan ia, kita gilapkan cermin hati kita ini dengan nama-nama Allah yang agung. Jamil hadza. Ini cantik huraian ulama-ulama kita. Kemudian kita basuhkan juga, dia kata wasulukit tariq. Taharatul batin, sucinya batin ini bima isulukit tariq, iaitu dibasuhkan ia dengan jalan suluk, iaitu jalan. Suluk ini di antaranya kita bersihkan ia dengan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan ia daripada segala kotoran dan sibukkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sulukut tariq, selepas mengambil wudu kita baca Quran, selepas mengambil wudu kita sembahyang 2 rakaat, selepas kita mengambil wudu contohnya kita tawaf. Ini dinamakan bima isulukut tariq. Selepas ambil wudu, sembahyang sunat wudu. Kita nak baca Quran, kita ambil wudu dulu. Nampak ni, bersihkan daripada batin supaya Allah memandang dengan pandang rahmat. Kemudian kita berjalan menuju kepada Allah. Ini disebut oleh ulama taharatul batin. Taharatul batin. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu." Al-Imam Al-Ghazali telah membawa sepotong hadis di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin jilid yang pertama, muka surat 135, menyatakan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jaddadal wudu'a", barang siapa yang memperbaharui wudu, jaddadallahu imanahu, nescaya Allah akan memperbaharuikan imannya. Memperbaharuikan iman dia. Maknanya apabila batalnya wudu batin kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan akhlak yang tidak baik, seperti takabur, seperti hasad dengki, seperti ujub, seperti mengumpat, berdusta, khianat, maka kita perbaharukan wudu batin kita dengan ikhlas bertaubat. Oleh sebab itu dalam hukum fiqh sunat kita berwudu apabila kita melakukan maksiat. Kenapa sunat berwudu? Inilah dinamakan batalnya wudu batin kita dengan disebabkan melakukannya maksiat, untuk mengangkatkan hadas batin kita ini yang telah kita lakukan, yang telah kita cemarkan dia disebabkan kita buat maksiat. Itulah ambil wudu. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu di atas wudu ialah cahaya di atas cahaya. Maka cahaya rahmat Allah dan keampunan Allah dilimpahkan oleh Allah kepada mereka yang mengambil wudu batin ini. Bukan setakat zahir, tetapi batinnya dibersihkan.
Ataupun dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man tawaddaa ala wudu'in falahu asyru hasanatin, barang siapa berwuduk di atas wuduk, dia ada wuduk sekarang ni, kemudian dia berwuduk lagi, maka baginya 10 kebajikan, 10 kebaikan. Ini dinamakan oleh ulama wudu'ul batin, wudu'ul batin, iaitu ditajdidkan, ia diperbaharukan tajdidul inabah, iaitu memperbaharukan kembalinya kepada Allah. Dengan apa? Bin nadam, dengan menyesal. Dengan lagi kembali kepada Allah bil istighfar, dengan beristighfar. Kemudian bil istighal, dengan menyibukkan diri beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian taharatu ma'rifatiz zad, iaitu taharahkan dengan mengetahui, mengenal zat di dalam sir, dalam hati kita. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha, semua akan binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Qasas ayat 88, menunjukkan ma'rifatuz zat. Kita bersihkan dengan mengenal zat Allah yang kekal selama-lamanya. Adapun yang lain ini adalah akan binasa. Inilah dibahaskan oleh ulama yang telah kita bahaskan beberapa pengajian yang lepas berkaitan tentang taharah. Ada taharah dinamakan taharah iaitu zahir, ada taharah iaitu taharah dari sudut batin. Taharatuz zahiri tahsulu bima'is syariah, adapun taharatul batin tahsulu bima'it taubah, iaitu akan terhasilnya, terangkat ia dengan air taubat, bima'it talqin, dengan air talqin, wa bima'it tasfiyah, iaitu air yang ditapiskan dia, bima'is sulukit tariq, iaitu dengan air melakukan ibadat yang soleh. Maka lengkaplah taharah di sudut zahir dan batin. Kita tengok apa yang dibahaskan di dalam kitab kita ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Nasaihu, beberapa nasihat kita. Nasihatun, nasihatani, nasaih. Beberapa nasihat. Tidak lebih daripada 10 nasihat. Di antara nasihat-nasihat yang disarankan di sini, lazim olehmu hai saudaraku, biasakan diri kamu. Apa nak dibiasakan? Bahawa jangan engkau tinggalkan daripada bersuci. Tengok, jangan tinggalkan bersuci. Dan jangan engkau tinggalkan pada segala waktumu daripada nazafah. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan jalan menuju kepada Allah akan terbantut apabila hati kita ini tidak bersih. Akan terbantut menuju kepada Allah apabila hati ini tidak dibersihkan. Justru itu berdasarkan nasihat ini, apabila batalnya taharah batin, maka perbaharuilah taharah yang zahir tadi. Zahirnya wuduk kita masih ada. Tadi kita ada wuduk, semayang fardu subuh, kan? Ni kita nak semayang sunat duha, kita ada wuduk lagi, tapi dah cakap merapu-rapu. Dan tu kita memandang benar maksiat. Adakah layak nak bertemu dengan Allah? Sulukut tariq, berjalan menuju kepada Allah dalam keadaan tempat pandangan Allah ialah hati. Hati bergelumang dengan kotoran, hati penuh dengan dosa. Oleh sebab itu perbaharuilah uduk batinmu dengan mengambil uduk zahir dalam keadaan terus membersihkan batinmu dengan bertaubah, dan juga dengan talqin, dan juga dengan tasfiyah, dan seterusnya dengan sulukut tariq. Ini dinasihatkan oleh Tuan Syekh kita, lazimilah diri kamu beruduk. Lazimilah diri kamu beruduk. Bila buat dosa pergi ambil uduk, bukan uduk zahir tetapi digabungkan dengan uduk, bukan uduk syariat tetapi digabungkan dengan uduk dinamakan taharatul batin. Seterusnya lagi kita.
Sebab apa tu? Dia kata. Sebab apa beruduk bersuci ni? Apa sebab? Maka jawapan dia, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tahir. Allah itu bersih. Allah itu suci. Kasih akan orang yang suci. Allah suka kepada orang yang suci. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah amat suka orang yang selalu bersuci. Ataupun doa selepas kita mengambil wudu, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir, tatahhara yatatahharu, bina takalluf, takallama yatakallamu takalluman, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mana kita takalluf ini tahsilul kita menghasilkan sesuatu dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Ana takallamtu ma'ahu. Aku bersungguh-sungguh cakap dengan dia. Takallamtu, kita menyusun ayat, kita memikirkan susunan ayat yang kita nak cakap, ini takalluf namanya. Maka minal mutatahhirin, kita memang bersungguh-sungguh membersihkan diri kita. Maka Allah amat suka pada orang yang bersungguh-sungguh membersihkan diri dia. Maka innallaha yuhibbut tawwabin, Allah ini yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutahhirin. Dalam surah At-Taubah, mutahhirin iaitu orang yang sentiasa bersuci. Orang yang bersuci ataupun orang yang minal mutatahhirin. Allah amat suka dikata. Sebab apa? Allah itu suci. Sebab Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Sebab Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ini yang kita bahaskan tadi, iaitu bima'i tasfiyah. Bima'i tasfiyah, iaitu kita bersihkan diri kita ini dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mengenal sifat bagi Allah di antara sifatnya qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Maka Allah tidak berhajat kepada yang lain. Karena Allah itu suci. Suci Allah tidak berhajat. Tetapi suci kita berhajat dengan air. Suci kita berhajat dengan sabun. Suci kita berhajat banyaknya berhajat. Sebab kita makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat perkara tersebut. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Maka kita bersihkan dengan mengenal Allah, mengenal asma'illah, mengenal sifatillah jamil. Jadi inilah kelainan orang yang berudu dengan ataupun orang yang bersuci menggabungkan dengan taharah zahir dan digabungkan dengan taharah batin. Sama balik kita. Lagi baikkan olehmu, bukan setakat taharah, tapi baikkan sulukmu, akhlakmu, baikkan segala-galanya. Sebagaimana kita mengambil wudu, berkumur-kumur, masuk air dalam hidung, basuh muka semua ni, minta supaya dibersihkan segala dosa, supaya diterima oleh Allah. Sebagaimana saya huraikan pada kuliah subuh semalam, ulama kita bahaskan kenapa tiap-tiap intiqalat, perpindahan di antara satu rukun dengan rukun, kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang boleh menerima amalan kita ni melainkan Allah. Kita rukuk, kalau Allah tak terima, tak ada berguna. Kita minta kepada Allah saja yang menerima. Apa yang kita minta dalam sembahyang ni, Allahu Akbar. Kita tak ada apa. Hilanglah sifat bangga kita, hilanglah sifat takabur kita, hilanglah segala sifat-sifat yang tidak baik ini. Kenapa? Kita minta hanya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita puji Allah ni. Siapa yang boleh dengar pemuji Allah ni? Makhluk? Bukan. Kita puji-puji Allah ni, Allah yang dengar.
Kita mengenal sifat Allah, itu Allah sama. Oleh sebab itu, selepas kita puji Allah, mula-mula kita takbiratul ihram, kita baca surah Fatihah, kita minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada wa salihin. Semua ini yang boleh terima ni siapa? Allah. Allah. Rukuk kita kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Kita puji Allah subhana rabbil azimi wa bihamdi. Siapa yang dengar puji ini? Orang sebelah? Tidak. Orang sebelah? Bukan. Siapa yang dengar? Kita puji-puji Allah. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar dan Allah menerima. Sami'a bima taqabbalallah. Allah menerima. Bila Allah terima, apa yang kita ucapkan? Rabbana lakal hamdu. Pujian kita ini, siapa yang nak terima? Allah. Allahu Akbar. Sujud kita kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Atha, saya huraikan pada pengajian semalam. La tarhal ila kaunin ila kaunin. Jangan kamu berpindah daripada satu keadaan yang mana? Ila kaunil fani. Keadaan yang tidak kekal kepada keadaan yang tidak kekal. Tetapi walakin irhal ilal mukawwin, tetapi berpindahlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Oleh sebab itulah kita dalam semayang diajarkan kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang diajar oleh para alim ulama. Ulama tasawuf membahaskan dalam. Ulama zahir membahaskan zahir. Angkat tangan begini. Begitu. Sampai terpaksa sukat. Tapi dalam diri kita tidak merasakan siapakah yang akan menerima angkat tangan ini? Allah. Allah. Siapa yang terima ni? Niat kita ni. Allah. Maka zahir yang kita lakukan ini cantik, tapi dalam hati kita tidak merasakan Allah yang menerima. Kita rasa inilah terbaik bagi diri kita. Allah sampai sukat tarik gitu, sukat nak supaya dia betul-betul, tapi dalam kita tidak merasakan Allah lah yang menerima. Jadi lepas semayang, sifat kita bertukar jadi apa? Kita oleh sebab itu bertukar, kita berhijrah, kita berpindah daripada keadaan yang tidak kekal. Kita nak supaya inilah sunnahnya, inilah sunnah, orang lain tak sunnah. Kita tidak minta pada Allah yang menerima amalan kita. Sunnah iaitu sunnah, tetapi mesti ada dalam diri kita, kita minta Allah redha kita, minta Allah terima amalan kita. Sebagaimana taharah kita pun begitu, kita minta Allah terima kita, Allah terima amalan kita. Allahu Akbar. Dan seterusnya dia kata, Tuan Syekh kita menyebut, sentiasalah kamu baikkan diri kamu, dan lagi baikkan olehmu, perbaikan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa asbaghal man asbaghal wudu'a, barang siapa yang meratakan uduknya, mana dia cantik. Ulama menyebut, ulama zahir membahaskan man asbaghal wudu', iaitu mereka yang berudu bukan setakat membasuh yang rukun, tetapi sekali dengan sunat-sunatnya. Bila dia berudu dengan uduk yang terbaik, kemudian selepas itu semayang 2 rakaat, selepas itu dia berdoa, ataupun selepas 2 rakaat ini hanya mengharapkan Allah, falyadkhulil jannata, maka masuklah ia ke dalam syurga, as-samaniyata min ayyi babin sya'a, dia mengikut mana-mana pintu yang ia kehendaki. Ini orang yang uduk sempurna, uduk yang sempurna. Sambung balik. Bahawasanya ia Allah, Allah Subhanahu wa taala baik dan suka benda yang baik.
Innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba. Allah itu baik, Allah itu bersih, dan Allah suka orang yang bersih. La yaqbalullahu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima melainkan dengan yang baik. Oleh sebab itu, bersucilah kamu, perbaiklah diri kamu, baru Allah terima. Maka selama ada kamu berair sembahyang, adalah kamu di dalam pelihara daripada tipu daya syaitan. Tapi wuduk macam mana? Bukan wuduk syariah saja, tapi wuduk yang digabung dengan wuduk batin. Bila batin kita ini tidak ada ruang bagi syaitan. Kenapa? Batin kita telah dipenuhi dengan nur. Nurun ala nur. Man tawadda'a ala wudu, barang siapa al-wudu'u ala al-wudu, nurun ala nur. Barang siapa berwuduk di atas wuduk, maka cahaya di atas cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan. Cahaya apa? Cahaya ketakwaan. Cahaya apa? Cahaya yang dilimpahkan oleh Allah. Apabila nur daripada cahaya, nur yang cahaya dalam hati ini, apabila dia menerangi, dia akan menerangkan segala-galanya. Maka terpadam nur yang biasa apabila terpancarnya nur dalam hati. Dan disebut oleh ulama, apabila hati ini sujud kepada Allah, sebab hati ini sujud tidak ada berdahi, maka dia sujud kepada Allah tidak akan bangkit melainkan di akhirat besok, selepas bertemu dengan Allah. Hati. Tetapi manusia sujud berdahi. Karena bila sujud dahi ini, dia tak boleh tahan lama. Kalau kapet ni pula, dia allergic dengan kapet. Lama-lama gatal hidung, lama-lama dia bersin, dia tak tahan. Ada orang sujud, dia tak boleh tahan, sakit kepala. Sebab yang sujud itu dahi. Tetapi apabila sujud inilah hati. Hati ini apabila dia bercahaya kerana dia sujud kepada Allah, maka oleh sebab itu perlu dilatihkan supaya hati ini sujud kepada Allah. Bila sujud yang hati ini, dia tidak akan bangun melainkan di hadapan Allah. Maka apabila cahaya ini telah memenuhi seluruh badannya, daripada cahaya daripada hati ini, maka terselahlah dengan akhlak yang baik, perkataannya baik, percakapannya baik, pergerakannya baik, Allah semua baik. Maka tidak ada ruang bagi syaitan. Kenapa? Kerana ia telah dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah ulama menyebut, maka latihlah supaya hati ini sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memandang kepada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak memandang pada paras rupa kamu yang cantik, bentuk diri kamu ni, tapi Allah memandang kepada hati. Sebab apa sebut hati? Sebab hati lah tempat tumpu Allah. Biarkan, didikkan, tarbiyahkan hati supaya ia sujud kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan selama ada kamu mutayyiban, selama mana kamu bersih, suci, adalah kamu kekasih kepada malaikatur rahman. Kamu adalah merupakan kekasih oleh para malaikat Allah. Bila para malaikat suka kepada kita, maka Allah perintahkan malaikat ini tolong jaga kita. Malaikat ini sentiasa mengelilingi kita. Maka bila para malaikat memayungkan kita dengan payung rahmat daripada Allah, maka kita sentiasa mendapat ketenangan dan kekhusyukan beribadat kepada Allah, dan kita tidak gemar kepada benda yang maksiat. Kenapa? Mata ini terpancar pada nur daripada hati, maka mata ini nak pandang benda baik. Mata ini telah memadamkan, tak terpandang kepada benda-benda maksiat. Oleh sebab itu disebut dalam hadis qudsi, akulah yang telah memperlihatkan dia, akulah yang mendengar apa perkataannya, akulah, kerana Allah yang telah mendidikkan dia. Ataupun dalam istilah ilmu tasawuf dinamakan golongan ini muqarrabin. Muqarrab diambil daripada kalimat qarraba yuqarribu.
Yang memberi maksud banyak dihampirkan. Muqarrib Allah. Allah yang menghampirkan hambanya. Maka hamba Allah ini dinamakan muqarrab. Siapakah yang menghampirkan? Allah. Allah hampirkan hamba ini kepadanya. Dan dinamakan golongan ini muqarrab, iaitu hamba Allah yang dihampirkan oleh Allah kepadanya. Bila Allah yang hampirkan, maka penlihatannya, pendengarannya, perkataannya adalah di bawah jagaan Allah. Disebut golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin. Itu yang kita minta, supaya Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah, iaitu mendapat kedudukan muqarrabin. Muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Tiadakah engkau dengar kepada barang yang dihikayatkan daripada orang yang mengekali atas wudu? Kamu tak pernah dengar ke satu kisah ni, dia kata, kisah orang yang sentiasa berwudu, iaitu ceritanya, riwayatnya, hikayatnya daripada Khalid Ibn Jamil rahimahullahu ta'ala, bahawasanya berkata, ia telah sampai kepada kami seorang perempuan pada masa Nabi Allah Isa bin Maryam. Pada zaman Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam, ada seorang perempuan ni. Seorang perempuan ni seorang perempuan yang salihah. Dia bila masuk waktu nak solat, dia tinggal semua. Apa orang nak kata-katalah. Yang penting panggilan Allah yang kau utamakan, aku utamakan. Ini perempuan di zaman Nabi Allah Isa. Kita telah bahaskan sebelum ni, semayang-semayang ni, solat ni, zaman Nabi Allah Adam, ialah semayang pada subuh. Nabi Allah Adam, Nabi-Nabi semua ni ada solat. Hanya digabungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 waktu ni dah ada. 50 itu ialah 10 kali diulangkan sembahyang fardu subuh, 10 kali diulangkan sembahyang fardu zuhur, 10 kali diulangkan sembahyang fardu asar, 10 kali diulangkan sembahyang fardu maghrib, 10 kali diulangkan sembahyang fardu isya. Itu jadi 50. Haji boleh ulang sembahyang zuhur 10 kali. Nampak ni? Minta kurang kekal 5. Kekal 5 ni memang asal 5 yang telah dilakukan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Ada di kalangan para nabi sembahyang fardu asar, ada di kalangan para nabi sembahyang fardu maghrib, ada di kalangan para nabi ni sembahyang fardu isya. Bukan tiba-tiba bagi 5, baru nak susun sembahyang apa pula 5 ni. Sembahyang apa pula 5 ni? Tak tahu. Kemudian tanya Allah, ya Allah, sembahyang 5 ni sembahyang mana satu? Apa ni? Saya telah uraikan menerusi kitab ini sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama, menghuraikan 50 waktu pada permulaan difardukan oleh Allah. 5. Maka dimuliakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu ni ada pada umat. Maka dia lebih mulia daripada umat-umat Nabi sebelum ni. Hanya umat Nabi sebelum ni ada yang sembahyang subuh, ada sembahyang zuhur saja, ada sembahyang asar dan seterusnya. Sama balik. Ini pun dah 7.30 dah. Tak sempat pula lagi. Qala al-musannifun. Saya nak macam nak habiskan, nanti pengajian akan datang kita nak bahas bab azan. Sebab banyak berkaitan dengan azan ni. Adakah kita bila azan kita masuk masjid, orang nak azan, kita berdiri tunggu. Macam tadi masuk masjid, bila tak kamat, dia tengok jam. Tengok jam 6.20 nak sembahyang pukul apa ni? Dia tengok 6.21. Tengok 6.23 Bilal keluar. Dia berdiri je. Adakah boleh berdiri? Sedangkan kamat ni waktu bila kita nak berdiri? Tunggu, tengok sana. Orang kita ni tengok. Dia nak paksa pula Bilal bila kau nak kamat. Adakah ini sunnah? Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk masjid?
ketika itu Bilal azan. Adakah berdiri ataupun duduk? Ini kita nak bahas. Adakah duduk sebentar menunggu azan itu menggugurkan sembahyang tahiyatul masjid? Sebab Sulaik dia terus duduk. Bila duduknya Sulaik ni, Rasulullah suruh bangun. Adakah kamu dah sembahyang tahiyatul masjid? Belum. Bangun sembahyang sekarang. Duduk ni macam mana duduk? Bila duduk contohnya, adakah ada zikir yang lain digantikan sebagaimana pandangan mazhab kita dan juga mazhab Hanafi? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang cerita bab azan ni nanti. Terutama kalau hari Jumaat, bila orang azan, berdiri sampai azan. Adakah betul ataupun tak betul amalan kita selama ini? Ini tak sempat hari ini. Ini pun dah 7.40 dah, 7.40. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kita habislah cerita ni. Qala al-musannif rahimahullah taala. Berkata, ia telah sampai kepada kami seorang perempuan pada masa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah ia membakar akan roti. Kerja dia ialah bakar roti. Buat roti lah. Macam buat roti tempayan tu. Orang Arab ni buat gitu. Dia ada satu rumah, dibuat daripada tanah. Orang Arab ni dah tepek-tepek begitu. Gitu. Dengan tangan dia. Tepuk gitu. Nanti ambil macam satu cedok, macam ada apa? Macam kita skop tu, tarik gitu, tarik gitu. Tak payah macam tu dah. Itu roti canai. Gitu, ini roti bakar roti. Biasa kalau kampung-kampung Arab ni dia ada macam rumah begitu. Rumah untuk bakar roti. Makcik-makcik macam makcik-makcik ni kerja dia nanti nak bersarapan ni bakar roti. Bakar roti. Saya dulu duduk Mesir, betul-betul kawasan kampung masa duduk di Tontol tu. Jadi kampung Arab ni makcik-makcik petang-petang dia masak roti. Masak roti ni besok pagi boleh bersarapan. Tinggal panaskan saja. Itulah. Tepuk. Bukan macam mamak tu tempayan. Ni daripada ni kerja dia bakar roti, makcik ni. Dia perempuan ni dia bakar roti. Qala al-musannif rahimallahu taala. Di dalam tempat pembakar, tempat bakar, maka datang syaitan di atas rupa perempuan. Tiba-tiba datang syaitan. Belum lagi atas tadi kan. Maka mendengar ia akan bang, maka meninggal ia akan rotinya. Iaitu cara bang zaman dulu lah, zaman Nabi dulu, panggil semayang. Maka masyghul ia dengan semayang dan roti di tempat pembakar. Nampak ni, dia kira semayang, roti tadi biar, kalau lama-lama hangus roti ni, sebab dalam dia ada api. Dia biar je. Dia kata yang penting aku solat. Maka datang syaitan di atas rupa perempuan dan masuk ia atasnya dan berkata, hangus roti engkau di dalam pembakar. Syaitan tu bisik dia, hangus roti kau, mengamuk suami kau nanti, dia kata. Dan berkata ia bahawasanya Tuhan yang aku semayang baginya itu terlebih baik daripada rotiku. Allahu Akbar. Dia kata Allah lebih utama daripada roti. Kalau terbakar roti boleh buat lain, dia kata. Terbakar roti aku buat lain, dia kata. Maka tiada berpaling ia. Dia tak peduli. Maka keluar syaitan itu daripadanya, putus asa ia. Syaitan kata tak boleh ganggu juga perempuan ni. Dia terus juga semayang. Dan memasukkan kanak-kanak yang kecil di dalam qurn, ataupun qarn ni ialah tempat pembuat roti tu. Nama ialah dinamakan qaran ni ialah tempat pembuat roti tu yang bulat tu. Yakni tempat pembakar roti. Dia sebut dah. Tempat pembakar roti. Yakni syaitan memasukkan dia kepadanya. Takkan dia ada bulat dia masuknya anak ke situ. Terbakar anak tu. Maka datang suaminya dan melihat di dalam pembakar roti. Maka dilihatkan kanak-kanak duduk bermain-main dengan bara api. Dia tengok budak tu pegang bara api ni. Alang-alang kalau sekarang ni masuk dalam mesin basuh gitu. Dia main-main api.
Maka tinggal ia akan dia dan pergi ia kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, maka mengkhabarkan dia dengan khabar perempuan itu dan kanak-kanak. Maka sabda Isa alaihi salam, datang Nabi Allah Isa sebab dia mengadu keadaan isteri dia dan anak dia. Bawa olehmu akan daku kepada tempat kamu, aku lihat kepadanya. Jadi dia pergi tengok. Maka mendatangkan dia dan melihat Nabi Allah Isa di dalam pembakar, maka melihat akan kanak-kanak itu bermain dengan bara api. Wah, kalau kita tengok, kalau Arab ni biasa macam tu. Ya lahwi, ya lahwi. Itu style orang Arab. Orang Arab kampung Arab kampung kalau begitu, dia pun tepuk sini. Itu style orang Arab perempuan. Kadang dia, lidah dia panjang tu. Dia boleh panjang tu. Dia mula 2 jari. Kalau 3 jari ni hebatlah. Macam lidah tu, macam lidah ini ada macam lidah cicak. Ke depan. Wah, itu lagi kuat. Dari sini mana? Dia sampai ke Jekyll bila dengar. Itu. Ini ya lahwi tu, ya lahwi, ya lahwi. Kemudian datang Nabi Allah Isa bin Maryam. Tengok budak ni main-main bara api. Dan tiba-tiba adalah di dalamnya pohon delima. Rupanya budak ni bukan pegang bara api. Bara api itu ditukarkan oleh Allah jadi delima daripada syurga. Di antara buah yang sama dalam syurga ialah delima. Ialah delima. Di antaranya delima. Oleh sebab itu cerita banyak delima. Dalam syurga ada delima gitu. Dan seterusnya lagi. Tengok, tukar jadi buah delima. Buah delima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu tiba-tiba ada dalamnya pohon delima, senyap telah mengeluarkan buahnya dan kanak-kanak itu memakan ia daripadanya dan diisapnya, dan tiba-tiba dengan air api itu akik, dan dengan bara api itu jadi batu permata akik, dan bara api itu dengan lu'lu' bermain-main kanak-kanak itu dengan dia. Maka kata Nabi Allah Isa alaihi salam, datangkan perempuan itu bagiku. Panggil mak dia. Aku nak tanya dia. Maka didatangkan dengan dia, datang budak dengan perempuan ni, maka bertanya ia, Nabi Allah Isa tanya akan dia, apakah kelakuan kamu sekira-kira dimuliakan diri engkau dengan kemuliaan ini? Apa perempuan tu jawab, macam mana kau boleh sampai kedudukan ini sehingga Allah muliakan kamu? Anak kamu main bara api tukar jadi batu permata, keluar pula buah delima. Maka berkata perempuan itu, hai ruhullah, gelaran Nabi Isa alaihi salam, masa berakalku, mana waktu aku sihat, masa berakalku aku peliharakan 3 perkara. 3 ni aku memang cukup jaga, dan aku amal akan dia. Yang pertama, tiada hilang daripada aku akan udukku, melainkan aku sediakan air bagi udukku. Ya Allah, dulu bukan senang nak beruduk. Jeffrey zaman dulu, paip pun dulu rumah, tandas pun dulu kerajaan pun buat tandas di luar. Itu macam cerita Piramid beratur orang nak pergi tandas. Dulu mandi pun mandi di luar, itu pun guni yang kita tutup. Air ni disimpan, nak beruduk, tiap batal dia ambil uduk, maka udukku dan aku tilik kepada maut. Allah sentiasa ingat mati. Barang yang didatangkan mereka itu daripada orang yang hidup dan ditanggungnya mereka itu, maka aku tanggung pula barang yang datang daripada makhluk. Bila makhluk inaya ataupun buat benda-benda yang tak baik, dia sabar dengan ujian ini, dengan ujiannya. Demikianlah, dan tiap-tiap hajat orang diangkatkan kepadaku, dan aku kuasa atas menyampaikan dia, aku tolong menyampaikan dia. Apa-apa hajat orang minta aku tolongkan, aku yang mampu aku tunaikan hajat. 3 perkara je. 3 perkara. Kenapa? Kerana wajhullah, kerana wajah Allah, kerana Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Allah Isa bin Maryam? Sabda Nabi Allah Isa bin Maryam, inilah perangai segala anbiya.
Inilah dia akhlak para anbiya alaihimus salatu wassalam. Jikalau ini perempuan laki-laki, aku naik saksi bahawasanya ia nabi, tetapi tiada nabi perempuan. Oh, kalaulah ada nabi perempuan, kau ni aku angkat jadi nabi. Mana aku doakan supaya jadi nabi. Allahumma rzuqna an-nazafata wad-diyanata. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kepada kita sentiasa bersuci dan sentiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wa hablik في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة بمجاورة الشفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.